Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Hari ini 7 Mei 2020 bersamaan 14 Ramadan 1441 Hijrah. Kita bertemu sekarang dah 15 hari ataupun dah setengah bulan dah kita mengamalkan ataupun kita melalui bulan Ramadan. Semoga sentiasa sihat, terus sihat dan juga sentiasa mengeratkan silaturahim ukhuwah di antara saudara mara, sahabat andai dan juga jiran tetangga kita, insyaAllah. Baik, tak lupa kita nak ucapkan selamat Hari Wesak kepada penganut agama Buddha. Selamat Hari Wesak kepada anda. Okey, baik. Sebelum kita berbincang dengan topik hari ini yang kita akan bawakan kepada anda bersama dengan panel-panel yang hebat-hebat, iaitu mengoptimumkan stres. Kalau dalam tempoh PKP kan, so memang ada stres dan sebagainya. So hari ini kita nak kongsikan ilmu dengan anda, okey, tentang bagaimana untuk mengoptimumkan stres. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan dengan anda berita terkini. Baik, seperti biasa kita akan petik tentang berita COVID-19 di Selangor. Statistik di Selangor setakat 6 Mei, iaitu semalam hingga 12 tengah hari, kes baru direkodkan sebanyak 9 kes sahaja dan menjadikan jumlah keseluruhannya bertambah kepada 1,564 kes. Namun begitu, hari ini juga berlaku satu kes kematian yang melibatkan warga Selangor sendiri. STFC turut bersama-sama sedih dengan berita ini. Salam takziah kepada ahli keluarga yang telah pun kembali ke rahmatullah. Baik, dan juga secara keseluruhannya, situasi di Selangor masih lagi kekal seperti semalam, iaitu Mukim mencatatkan 31 zon hijau, 24 zon kuning dan 1 zon merah. Hanya 3 sahaja daerah berada dalam zon merah dan daerah-daerah yang lain berada di dalam zon kuning. Itu tentang COVID-19. Tolong jaga jarak, tolong ikut, tolong disiplin. Bak kata berita ini yang saya kongsikan dengan anda di Selangor kini ini, KP Kesihatan mengharapkan amal disiplin sosial tinggi cegah penularan wabak. Jangkitan COVID-19 di negara ini boleh diatasi sekiranya rakyat mengamalkan disiplin sosial tinggi seperti di Taiwan, Korea Selatan dan juga Vietnam. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, kepatuhan rakyat di 3 negara tersebut yang mematuhi tata cara operasi piawaian SOP berjaya mengekang penularan wabak. Laporan daripada Harian Metro di Selangor kini. Okey, baik. So, jadikan contoh negara-negara yang hebat ini untuk mengelakkan, untuk menghentikan wabak COVID-19. Okey, baik. Seterusnya, dalam tempoh-tempoh PKP ini ada berita gembira untuk anda. Okey, walaupun PKPB tetap lagi diteruskan majlis perkahwinan secara online. Okey, jika benar Perintah Kawalan Pergerakan PKP tamat seperti yang dijadualkan, iaitu pada 12 Mei, adakah selamat untuk anda meneruskan pelbagai agenda yang sudah dirancang? Bagi pasangan yang mahu mengadakan majlis perkahwinan, adakah semua peraturan terpakai semasa PKP masih perlu diteruskan? Kita dalam ni anda boleh tengok senarai beberapa perkara untuk dipertimbangkan khusus bagi mereka yang mahu meneruskan kenduri perkahwinan selepas musim. Anda boleh tengok di bawah ini jemputan, senarai kehadiran, anda boleh tengok di skrin. Okey, kami kongsikan dengan anda. Dan juga yang terakhir, mungkin last but not least, yang kami kongsikan dengan anda, selangkah selamat. Okey, tidak dedah data peribadi pengguna. Aplikasi Selamat, langkah masuk dengan selamat yang dibangunkan Kerajaan Selangor untuk mengesan COVID-19 selamat dan efektif kepada pengguna. Anggota Pasukan Petugas COVID-19 Selangor, Dr. Helmi Zakaria, berkata inisiatif tersebut tidak akan mendedahkan data peribadi pengguna, sebaliknya hanya merekodkan masa dan lokasi. Okay, sekiranya ada pengunjung demam, kita boleh kesan pengunjung lain yang ada bersama individu tersebut dan membantu mewujudkan pengesanan kontak. Okay, dan juga kata beliau, okay, dan mungkin anda nak tahu berkenaan dengan selangkah ini sebab benda baru, apps baru, tapi banyak membantu kepada peniaga terutamanya di mall dan juga di kedai-kedai dan juga kepada pengguna-pengguna. Okay, so kami nak kongsikan dengan anda video ini. Anda boleh saksikan dan dengar dengan baik apa yang telah dikongsikan tim Selangor Task Force berkenaan dengan selangkah. Saksikan dan kita bertemu selepas ini.
Tujuan inisiatif Selangkah diadakan adalah kerana kita menyedari keperluan untuk mewujudkan satu sistem untuk menjejak kontak ataupun kontak tracing. Yang mana solution yang kita ada pada masa ini adalah agak terhad. Sama ada kontak tracing dikendalikan melalui sistem manual ataupun sama ada kontak tracing dikendalikan dengan memerlukan pengguna mendownload sesuatu aplikasi. Yang kita faham, apabila kita cuba download suatu aplikasi, kadang-kadang orang gusar dan orang ada kerisauan tentang privacy sekiranya aplikasi tersebut boleh menjejak mereka. Jadi kami di Selangor memikirkan bahawa satu cara yang kita boleh buat adalah dengan kita menukarkan semua premis-premis perniagaan sebagai sentinel point ataupun sebagai sentinel center, yang mana pusat-pusat perniagaan ini akan merekodkan kedatangan-kedatangan pengunjung. Sekiranya pada waktu akan datang ada pengunjung yang didapati demam, maka dia boleh tap into the Selangkah punya data lake dan kita boleh mengesan pengunjung mana yang ada di kedai tersebut pada masa tersebut, dan ini membantu kita untuk mewujudkan semua contact tracing. Saya fikir ikhtiar kita buat masa sekarang, analisa yang kita jalankan, kita dapati bahawa ada beberapa premis perniagaan yang lebih berisiko berbanding yang lain. Sebagai contoh, daripada seawal hujung Mac, kita memang dapati bahawa pasar-pasar basah, kedai-kedai runcit merupakan pusat kegiatan ekonomi yang berisiko tinggi boleh menyebabkan peribakan wabak. Jadi pada fasa pertama, kita akan wujudkan sistem ini di tempat-tempat ini. Walau bagaimanapun, kita memang give a foresight bahawa selepas PKP bersyarat ni nanti akan ada lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. Jadi apa yang kita dah buat, kita dah jalinkan back-end database kita dengan sistem persijilan, sistem pelesenan premis perniagaan. Jadi pendek kata, selagi mana anda telah mendaftar dengan mana-mana local city council di Malaysia, QR anda sudah tersedia untuk di-download. How you have to imagine adalah setiap kali kita detect QR code ni, kita tidak merekodkan peribadi, tapi kita merekodkan there will be a log and timestamp. So sebagai contoh, saya Dr. Helmi mengunjungi e-kitchen Damansara pada jam 5 petang. Sekarang jam 5 petang lah. Jadi sekiranya nanti saya ni betul-betul sakit dan saya ke Kementerian Kesihatan, saya telah didiagnos sakit. Jadi pegawai Kementerian Kesihatan akan masuk ke portal selangkah.com. Dia akan masukkan nombor telefon saya 012 berapa-berapa, and then dia akan tekan. Dia akan nampak saya telah mengunjungi premis-premis ni pada waktu-waktu ni. And selepas tu dia tunjuk juga siapa juga yang ada pada waktu tu. Jadi immediately dia boleh cantumkan nama saya dengan nombor-nombor telefon mereka yang ada di sekitar saya pada waktu tersebut lah. Sebagai contoh, jika you melawat rumah kawan you dekat kondominium, apa you kena buat? Biasanya you kena daftar nama dan nombor telefon. So in practice, ini sesuatu yang memang society kita dah practice. Cuma kali ini kita mudahkan, kita digitalkan supaya ia boleh diadaptasi di semua unit perniagaan, sama ada besar, kecil ataupun sederhana. Dan kita harapkan jika metodologi ini, sebab saya fikir metodologi ini nombor satu dia murah, kos rendah, dan saya fikir dia pun tak leceh lah untuk diadakan, and dia tidak memerlukan infrastruktur yang baru. Saya fikir kita boleh gunakan aplikasi sedia ada. So I hope ia boleh diperluaskanlah ke seluruh negara, insya-Allah. Pernahkah kau rasa hilang pertimbangan dan tak tentu arah? Mencari diri yang hilang bagai ditelan gelap malam. Pernahkah kau rasa bagai terperangkap di tubuh yang salah? Rasa ingin lari sejauh-jauhnya, tetapi terjerat di minda sendiri. Bahu terasa berat bagaikan memikul satu beban yang tak mampu lagi untuk ditanggung. Terlalu berat sehingga tak mampu lagi nak dikongsi, walaupun dengan orang yang paling disayangi. Pernahkah kau rasa jantung berdegup laju, panik, takut, berpeluh tanpa sebab?
Pada masa inilah, bersendirian bukan satu pilihan. Ada masanya kita perlukan seseorang yang boleh mendengar suara kecil hati kita. Salah langkah, kisah kita dipandang remeh dan dijadikan bahan ejekan. Jadi, siapa yang kita perlukan? Siapa yang akan menjadi peneman di saat kita lemah? Di saat kita perlukan bahu untuk bersandar. Masa inilah kita sebagai masyarakat prihatin bersama-sama membantu menyuluh hidup mereka yang dalam kegelapan. Kita mulakan dengan, awak okey? Baik, terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Awak okey? Teruskan keokian anda dan juga terus sharekan video ini. Kita akan bersama dengan panel-panel kita untuk membincangkan topik pada hari ini, mengoptimumkan stres. Semua orang ada stres. Semua orang ada masalah stres. Semua orang menghadapi stres. Jadi kita nak tahu bagaimana, apakah itu stres. Takut-takut kita tak tahu itu stres ke, itu depression ke. Kan? So hari ini kita akan bersama dengan panel-panel yang kami bawakan kepada anda, iaitu yang pertama kita makluk-alukan kebersamaan Dr. Hazli. Apa khabar? Khabar baik. Betul sihat? Sihat. Merupakan Presiden Psikiatri Malaysia. Ya. MPA. MPA, betul. Okey. Sebelum kita cerita banyak lagi Dr. Kita cerita sikit MPA tu, MPA tu apa yang buat? MPA itu Persatuan Psikiatrik Malaysia. Okey. NGO yang mewakili pakar psikiatri di Malaysia. Okey. Doktor-doktor psikiatri lah ahlinya. Jadi persatuan tu selain daripada menjaga kebajikan ahlinya, juga melakukan aktiviti-aktiviti bersama NGO lain, terutama NGO yang memperjuangkan kesihatan mental ini. Jadi kami juga bersama-sama untuk membantu mempromosi kesihatan mental dan membantu masyarakat kita kenal dan lebih arif tentang masalah mental, penyakit mental, dan yang lebih penting adalah untuk mewakili juga suara-suara para pesakit kita. Ataupun sekarang ni kita guna terminologi yang lain lah untuk pesakit tu. Ada gunakan peers atau kita panggil orang yang melalui pengalaman. Dia tak panggil pesakit, panggil peers. Ya, jadi kita sama-sama dengan mereka untuk menjadi suara juga kepada mereka. Di samping membantu ahli-ahli kita lah, iaitu pakar psikiatri di Malaysia. So kalau dekat Malaysia ni, MPA ni dah di semua negeri ada ke ataupun? MPA ni mewakili semua seluruh negeri. Okey. So kalau macam contoh, kalau ada orang ada masalah psikiatri, ada masalah mental, boleh call direct MPA ataupun dia ke MPA ni sebagai satu platform? badan yang mewakili mereka semua yang memberikan perkhidmatan sebagai pakar psikiatri. Jadi dia tidak memberikan perkhidmatan secara langsung, tetapi membantu bagaimana untuk kita melakukan program, mengadakan projek-projek berkenaan dengan penyakit mental, kesihatan mental, dan salah satunya macam inilah yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor dan kami datang membantu. Terima kasih banyak-banyak sudah datang. Presiden pula tu. Terima kasih kerana menjemput. So kalau macam contoh orang swasta dan sebagainya, bolehlah nak buat JV dengan MPA untuk bawa ke program. Amat dialu-alukan. Ya, kalau anda nak tahu boleh tengok page Facebook. Boleh, MPA. ada. In fact, kita orang tengah akan dalam proses untuk mencantikkan lagi kita punya website. Cantik. Supaya nanti lebih kita panggil community friendly, lebih mesra community. Baik. Itu yang kita ada artis buat. dalam MPA?
artis akan dilahirkan lah. Contoh macam Afni Shoki tak kan? Oh ya. Okey. Baik, terima kasih banyak Dr. Hazli. Dan juga kita bersama dengan Tuan Aiman Amri ataupun Aiman Psikologi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Dia macam teruja. Biasa tengok dekat Facebook apa namanya tu? Lupa Aiman lah. Psikologi. Aiman bukan. Studio. Oh, ML Studio. ML Studio. ML Studio. So ML Studio dah keluar. Sejak kahwin ni busy sikit lah. Alhamdulillah. Bukan halangan Bukan halangan. Okey, baik. Pilihan. Tuan Aiman sebagai pengurus Akademi Pusat Psikologi Jiwa Damai. So apa yang akademi ni buat? Untuk sebenarnya orang awam? Jiwa Damai ni adalah sebuah pusat pakar psikologi yang pertama dekat Shah Alam. Dia basically psikologi center, pusat psikologi yang menguruskan berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak dengan kesihatan mental dewasa. Cuma dalam bahagian ni kita ada yang jaga terapi, ada yang jaga bahagian kelas EIP, kelas keperluan khas untuk kanak-kanak autism, ADHD semua tu. Pasal ada satu cawangan ni namanya akademi. So akademi itu di bawah saya, kenalian saya. Akademi ni memang bertanggungjawab untuk advokasi awam. Maksudnya kalau kita buat program, kita buat seminar, kita buat talk, mungkin lepas ni kalau kerjasama dengan MPA pula kan. Kita bagi maksudnya kesedaran umum. So itu di bawah saya lah. Seperti mana saya hadir hari ini sebagai pengurus akademi pada Pusat Psikologi Jiwa Damai. So dalam tim akademi ini berapa ramai? Ada 4 orang. 4 orang lah. Ini semua ni adalah sekretaris. Bukan. Yang bahagian panel melibatkan terapi semua di bawah bahagian jabatan klinik. Dan macam akademi ni bawah jabatan lain. Okey. Baik, terima kasih banyak sudah datang hari ini. Sama. Kita bincang pada hari ini kita nak huraikan tentang mengoptimumkan stres. Baik. Dr. Hazli. Ya, saya. Soalan yang pertama untuk Dr. Hazli. Okey, boleh tak Dr. Hazli ceritakan dulu apakah itu stres dan bagaimana kita nak mengenali stres ni? Boleh ceritakan? Okey. Stres ni selalunya bila kita cakap stres, kita fikir stres ni benda yang tak baik. Betul. Tapi sebenarnya tidak. Stres ni ada stres yang baik, ada stres yang tidak baik. Jadi kita nak kena kenal dua-dua. Kita kenal stres yang baik dan kenal stres yang tak baik supaya kita boleh elakkan dapat stres yang tak baik itu. Jadi stres ni apa? Stres ni sebenarnya adalah satu normal proses sebenarnya yang berlaku apabila kita berhadapan dengan sesuatu keadaan ataupun satu situasi ataupun satu benda yang yang tak menyenangkan, yang sama ada kita takut. Jadi kita berhadapan dengan satu ancaman, satu benda yang otak kita akan anggap kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Dan otak kita akan persif, kita kata dia ambil, dia ni bahaya ni. Kita dah berhadapan dengan sesuatu yang boleh mengancam nyawa ni. Dan otak kita akan keluarkan hormon yang kita panggil kortisol. Ada beberapa hormon stres lain tapi yang utamanya kortisol. Jadi apa jadi bila kortisol ini dikeluarkan? Kortisol ini akan menyebabkan dia menambah tenaga kepada organ-organ penting yang memerlukan tenaga itu. Apa dia? Otot. Bila kita berhadapan dengan satu yang berbahaya, apa yang kita nak buat? Sama ada kita lawan ataupun kita cabut lari. Biar nanti kena makan lah. Kalau kita berhadapan dengan harimau contohnya. Jadi otak kita nampak bahaya ni. Dia akan keluar. Dan jadi untuk kita lawan ataupun berlari, kita memerlukan tenaga pada otot-otot. Jadi kena hantar kepada muscle kita, otot-otot kita, pada jantung. Jantung pam laju darah pergi ke bahagian yang penting, bahagian otot supaya berfikir. Nak buat apa ni? Pergi ke bahagian mana? Paru-paru, bernafas dengan lebih cepat dan menambahkan pertukaran udara. Dia berhentikan semua proses untuk yang tak penting macam proses kita punya penghadaman. Dia berhenti sekejap. Sebab itu tak penting. Sebab kita nak lari dengan nak lawan ni. Jadi stres itu adalah satu alat ataupun satu sistem yang diberikan pada kita manusia ni supaya kita bersedia bila berhadapan dengan sesuatu yang menjadi ancaman dan supaya kita dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Sama ada kita lari daripada itu ataupun kita berhadapan dan mengalahkan apa yang kita takutkan itu. Jadi sebenarnya stres itu adalah satu alat pertahanan yang diberikan kepada kita. Tetapi masalahnya kita tidak sedar benda itu. Kalau macam contoh, itu macam sebagai satu alat. Sebagai orang macam saya lah, baru belajar berkenaan dengan kesihatan mental dan sebagainya. So stres ni, kalau daripada ayat segi yang senang faham adalah
reaksi ataupun kita punya respon kepada sesuatu yang mengancam, yang tidak menyenangkan kita. Jadi contohnya, saya berada sekarang ni dalam tengah rekod dan ditengok oleh ramai orang ni. Ini bukan satu benda yang senang bagi saya ni. Saya stres ni. Tengah stres? Tengah stres. Tetapi stres ini kita tengok sama ada kita boleh hadapi ataupun tidak. Masalahnya berlaku ialah apabila stres itu apa? Berpanjangan. Bila stres itu berpanjangan dan tidak dibuat apa-apa. Dan masalahnya kita sudah mengalami tanda-tanda stres itu tetapi tanpa kita sedar. Contohnya sekarang ni kan kita berhadapan dengan apa? COVID-19. Patut tak kita stres sekarang? Of course. Of course. Jadi stres itu adalah satu physiological reaction yang normal. Tetapi dia boleh jadi teruk, pathological apabila apa? Apabila dia berterusan. Berterusan. Sebabnya kita dah switch dah kan, kita punya defense untuk nak lawan. Tapi kalau berterusan 1 hari, 2 hari, 3 hari, otak kita terus berdetup laju, pernafasan laju. Jadi dia menyebabkan kita sudah tidak lagi dalam keadaan optimum. Baik. Tetapi kalau stres langsung tak ada, apa bayangkan kalau tidak ada pun benda-benda yang membuatkan kita rasa macam lebih sedikit tergugat ataupun tidak selesa ini, kita akan jadi apa? Jadi tidak alert, tidak peka, jadi boring, jadi bosan, tak ada buat apa. Jadi sebab itu kalau kita tengok stres itu dia macam dia kita panggil normal distribution tu. Kita kalau terlalu tak ada stres langsung, tak boleh. Kita tak buat kerja, duduk kat rumah aja. Tak keluar rumah pun. Sebab tak ada apa yang nak buatkan kita rasa perlu buat. Jadi stres perlu untuk nak motivatekan diri kita. Tetapi stres itu semakin meninggi sampai tahap yang terlebih, dia menyebabkan kita sudah tidak optimum lagi. Sebab itu tajuk hari ini, bagaimana kita nak mengoptimumkan stres itu supaya kita bukan sekadar motivated, bukan sekadar semangat, tetapi boleh jadi produktif. Dan nak kenal bila kita sudah terlajak supaya kita tidak jadi burn out. Itu yang orang cakap burn out dalam bahasa Malaysia apa? Terbakar. Baik. Doktor, terima kasih banyak untuk penerangan tentang stres ini. Tuan Aiman. Sebagaimana yang doktor cakap, stres ini benda yang normal. Semua orang ada. Tapi bagaimana untuk kita nak mengetahui seorang tu ada stres? Dan juga sekarang ini ada juga baru-baru ini dalam berita mengeluarkan kanak-kanak ada masalah stres dan remaja juga ada masalah stres. So bagaimana untuk kita mengenali ataupun nak tahu kanak-kanak ni ada stres dan juga remaja punya stres macam mana, dan juga bagaimana ibu bapa lah terutamanya nak orang kata nak mengetahui dan juga nak mengatasi. Susah tak soalan tu? Okey je. Cantik. Basically yang sikit pun tak stres. Dr. Hazli dia dah cover banyak pasal stres. Yang saya suka point dia kata stres ni adalah benda yang dia neutral. Maksudnya dia tak kata stres ni bagus ataupun stres ni tak bagus. Dia bergantung kepada yang pertama banyak mana, yang kedua berapa lama kita ada, dan yang ketiga sejauh mana dia boleh ganggu kita punya fungsi kehidupan. Maksudnya kalau contohlah seorang budak kan, dia stres melampau sampai tak nak pergi sekolah, maksudnya dia dah mengganggu. Tapi kalau stres tu menyebabkan dia boleh buat kerja lagi bagus, kerja rumah siap lagi cepat, dia lagi semangat lagi sekolah, sebab dia rasa macam ada pushing factor, orang panggil kan, orang Jawa panggil pushing factor. Jawa So itu benda yang bagus. So kita kena faham juga bila kaitan dengan stres ni, selalu kita salah faham. Orang selalu ingat bahawa stres ni maksudnya orang besar je ada. Sebab saya pernah kena waktu kecil. Saya kata saya stres, lepas tu cikgu kata, kau stres apa? Baru sekolah rendah dah stres. Dia macam seolah-olah stres ni milik orang dewasa. Sedangkan budak pun ada stres, remaja pun ada stres. Cuma cara dia pamerkan tu berbeza. Contoh macam kita kan, kita orang dewasa kan, bila kita stres, kita boleh beritahu kita stres. Kita tahu mekanisme, macam Dr. Hazli kata, kita tahu mekanisme stres tu apa. Kita boleh sebut kita stres. Kita boleh tahu, bila stres, jom pergi makan. Ataupun jom pergi tengok wayang. Kita tahu nak release stres. Tapi budak-budak, dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia lalui tu tengah menekan dia. So kadang-kadang benda ni, dia tak akan keluar melalui perkataan, tapi bahasa yang keluarnya adalah dari segi tindakan. Contohnya tingkah lakunya. Dia mula selalu tantrum.
ataupun cepat merengek, ataupun takut nak pergi sekolah, ataupun buat kerja tak dapat nak fokus. Benda-benda bersifat tindakan. Sebab budak-budak ni dia bahasa dia melalui tindakan atau behavior ni bahasa yang kita panggil bahasa yang pure. Maksudnya apa yang dia bertindak, itulah apa yang gambaran dia tengah rasa. Berbeza macam kita pandai berlakon, betul tak? Dia macam contoh kita nak tengok budak ni, dia kalau macam dia rebel tu sebab dia stres ke apa? Banyak faktor sebenarnya. Kita tak boleh nak kata exactly sebab so stres. rebel ni memang dah tahap teruk ke? Dia macam dah bengang sangat. Macam tu. Kalau kita ikutkan kan stres ni, dia ada dia punya tahap-tahap dia. Okey. Jadi sebenarnya kita selalunya terlambat untuk nak kesan stres pada diri kita. Jadi apabila kita berada pada situasi, menghadapi orang tertentu yang membuatkan kita tertekan, kita akan melalui proses yang pertama tu kita panggil warning, kita bagi amaran dulu. Kita mula rasa macam tak selesa dari segi emosinya, mungkin rasa macam lain sedikit. Fizikal yang kita tidak sedar, banyak tanda-tanda stres itu adalah dari segi fizikal. Sebab ingatkan yang saya kata tadi kan, hormon tu dah dihasilkan. Jadi fizikalnya apa? Kita jantung kita bergerak laju, kita bernafas, peluh dingin ke peluh panas ke semua ada. Tangan basah. Perut kita pun memulas. Jadi benda-benda itu sudah berlaku. Jadi tanda-tanda stres dari segi fizikal, dari segi psikologikal, kita tidak tenang, kita mudah marah, mudah tersinggung. Itu yang kita boleh tengok daripada segi luaran, marah dan sebagainya, itu stres. Tapi dari segi kelakuan kita boleh tengok juga. Contohnya malas pergi kerja, rasa buat kerja tak boleh fokus, makan banyak, makan kurang, tidur banyak, tidur kurang. Jadi kita boleh lihat dari segi fizikal, simptom yang orang tu ada, dari segi emosi, dari segi kita boleh lihat juga, dan selalunya untuk sesiapa saja ialah dari segi kelakuan, perilaku. Sebab kita takkan nak selesa nak cerita emosi kita. Okey, saya tanya, are you okay? Okey. Walaupun baru saja bergaduh dengan staff tadi, bila tanya, are you okay? Okey juga. Okay. Sebabnya kita tak selesa bila nak bercerita tentang emosi. Betul. Kita tak selesa. Jadi yang mana yang kita boleh nampak ialah dari kelakuan. Orang tak boleh tipu ni, tapi boleh interpret macam-macam lah. Jadi pada peringkat pertama kita panggil warning, kita amaran dulu. Tapi tu kita kena adapt dengan benda tu. Kalau kita tak boleh adapt, phase kedua. Phase kedua dia apa? Phase kedua adalah kita resistant. Last kali exhaustion. Selalunya kita hanya sedar bila mana? Bila kita sampai the stage exhaustion. Dah terlambat. Jadi salah satu cara untuk kita nak optimiskan stres, kalau kita sedar pada peringkat amaran lagi. Itu cara yang kita boleh buat. Baik, terima kasih banyak Doktor. Suatu penerangan yang sungguh luar biasa. Tapi kita nak bincang banyak lagi soalan, ada 15-20 soalan lagi. Banyak. Itu very stressful tu. Tapi tak apa, sebelum tu kita nak alu-alukan kebersamaan anda semua yang menonton rancangan Awak Okey pada hari ini. YB Dr. Siti Maria pun ada. Terima kasih banyak YB menonton. Dan juga Ahmad Javad Faruqi, thank you. Wai Ramli, thanks a lot. Hakim Ismail menonton, terima kasih banyak. Ashraf Nordin, Aida Muhammad Nayan, terima kasih. Razi Yasir, thanks a lot. Dan juga Nurul Syuhada Muhammad. Dia dah tanya soalan. Awal-awal tanya soalan. Bagus dia ni. Dan juga Haida Haizair. Ya, betul. Terima kasih. Adawiyah Cik Ramli, thanks a lot. Kita ni. Dan juga Iz Alam, terima kasih banyak-banyak. Pun dah tanya soalan. Bagus. Haida dah tanya soalan. Nurul Dalina pun dah tanya. Baik. Kita akan bacakan soalan-soalan ni, Doktor. Tapi dalam sempat kami nak jawab ni. Lepas rehat lah. Okay. So anda sentiasa okey? Saya okey, saya okey, tapi bila dengan orang yang hebat ni macam stres juga sebenarnya. So, optimumkan stres macam mana? Kembali selepas ini, kita rehat dulu.
Ribuan terima kasih sentiasa menonton, sentiasa stay tune. Itu ayat yang paling senang. Bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Okey? Stres tak? Tak stres, alhamdulillah. Kalau okey, saya pun okey. Doktor okey? Okey. Tuan Iman? Masih okey. Masih okey InsyaAllah. Okey, baik. Tadi doktor dah terangkan berkenaan dengan stres ni macam mana nak dan bagaimana nak tahu secara fizikal dan sebagainya. Kalau stres ni tak ditangani dengan betul, apa komplikasi dia ataupun kesan-kesan yang akan ada pada diri seorang, dan juga adakah stres ni boleh menyebabkan kesihatan mental yang lebih teruk? Okey, kesan stres ni saya ambil perspektif lain lah, sebab Dr. Azli dah ambil perspektif medical tadi kan. Macam mana kesan fisiologi manusia terkesan dengan benda yang dinamakan sebagai stres ni. Cuma macam kita untuk orang biasa ni, nak bagi benar faham, bila mana orang tu stres yang melampau, kita akan nampak 3 jenis outcome ataupun 3 jenis hasil yang terjadi. Yang pertama adalah bila stres lama sangat, lama-lama dia terus berada dalam dunia sendiri. Maksudnya dia internalize, dia tak nak pergi kerja, dia tak nak campur orang, dia tak nak makan. Maksudnya dia nak dengan diri dia je. Maksudnya tak nak campur orang. Maksudnya dia bersifat mengasingkan diri. Dia isolate diri dia. Bukan sebab PKP, tapi memang dia sendiri tak nak bergaul dengan orang. Bukan depression ke tu? Kemurungan. Depression tu dah diagnosis, so kita pun tak berani kata. Tapi dia stres tu salah satu faktor yang boleh meningkatkan faktor orang tu boleh ada depression lah. Tapi jangan salah faham, maksudnya bila stres dia terus depressed. Age pun dah lain, keadaannya pun lain juga kan. So itu adalah pertama. Yang kedua, hasilnya bila kita stres melampau ni, kita boleh nampak bila mana orang tu dia jadi macam dia akan suppress ataupun dia akan pendam semua benda tu dalam dirinya. Macam Dr. Hazli kata tadi, kita sebagai rakyat Indonesia ni, kita tak selesa untuk cerita pasal emosi. Kita rasa pelik kalau macam tanya, awak okey tak? Kita pun nak jawab, sebenarnya dalam diri tengah struggle, tengah menangis. Contoh baru lepas kena buang kerja ke, baru lepas kena marah kan. Tapi dalam hati rasa macam tu. Tapi jawab depan okay orang je. Aku okey. Sebab kita tak biasa nak kata kita tak okey. Sedangkan tak ada masalah pun kalau tak okey. Bukannya satu dosa pun. Malu kot. Malu, faktor stigma, faktor tak biasa, dan faktor didikan emosi ataupun kepandaian emosi. Kita punya emotional intelligence tu belum sampai tahap kita mampu untuk berbicara pasal emosi. Kalau macam contoh orang yang stres, lepas tu dia cerita dia cerita kat suami dia, contoh. Isteri stres, cerita kat suami, lepas tu suami jawab jawapan yang dia tak nak. Macam sabarlah. Itu semua ujian. Itu bahaya juga tu. Sebabnya kadang-kadang bila orang bercerita, kita kena faham. Ada orang bercerita sebab nak solusi. Contohnya, aku dah cerita benda ni, pasal aku patut buat apa? Ada orang nak solusi. Ada orang bila bercerita, dia cuma nak luahkan je. Dia nak orang dengar cerita dia. Sebab dia tengah struggle tau. Macam stres bila kita pendam lama-lama ni, dia ibarat macam kita ada earphone lah contohnya. Saya suka bagi analogi ni. Dia macam kita ada earphone, bila kita lama tak pakai dalam poket, dia berselirat, betul tak? Betul. So ada tak orang pakai earphone nak dengar lagu, tengah berselirat tu terus cucuk earphone kanan, earphone kiri? Tak ada. Tak kan? Kita akan buka perlahan-lahan straight, baru pakai, baru dengar lagu kan. So sama juga, bila kita meluahkan cerita pada orang tu, dia ibarat macam kita tengah leraikan earphone tengah berselirat tu. Okey, faham. So bila kita duk cerita kat orang, tapi orang duk potong kita cakap, kita tak sempat nak lerai, orang potong cakap kita. Kita baru nak cerita nak lerai kan, tiba ada orang tanya, sabarlah, macam orang cerita nak bagi kau dengar je. So orang stres ni percayalah, kita dengar je, kadang tepuk a simple gesture of tepuk-tepuk belakang, gosok-gosok, ataupun ajak minum sama-sama. Kalau bulan puasa tak boleh kan, minum malam ke more. Itu pun dah cukup mengubati dah. Yang penting kita kena respon. Kalau macam contoh ada orang cerita, tapi jangan respon daripada perkataan, mendengar dulu dan memberikan satu solution kalau dia minta. Okey, baik doktor. Tadi Aiman ada sebut tadi stres, dan juga saya ada selit pasal depression. Okey, boleh tak doktor berikan perbezaan antara stres dengan depression? Jawapan mudah. Stres normal physiological response. Depression penyakit. Stres dia ada spektrum. Mild stress, severe stress. Depression sakit. Jadi bila kita dah sebut depression, kemurungan, itu macam kita ada sakit kencing manis, darah tinggi dan semua sakit kronik yang lain. Jadi kita kena buat apa? Kena dapat pengesahan, jumpa doktor, sahkan kita ada, tak semestinya doktor lah, klinikal psikologis pun boleh, psikiatris pun boleh. Tetapi kalau kita stres, tak payahlah pergi jumpa. Masalahnya, boleh tak kita nak tentukan yang kita ni stres yang severe stres ke, ataupun sudah mendapat
kemurungan. Sebabnya tanda-tanda dan gejala tu mungkin sama. Tetapi kemurungan dia kena ada memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Jadi contohnya dia kena ada 5 daripada 9 simptom tanda yang dia kena ada untuk berapa lama, kena ada setiap hari, minimum berapa lama, 2 minggu. Minimum lah. Dan yang lagi penting, dia mengganggu fungsi dan performance orang itu. Kalau tidak, contohnya kan, kalau tak dapat buka puasa dengan kekasih sebab PKP, dah kata depres, tak boleh lah. Itu mungkin stres. Jadi stres yang severe, yang kuat, kadang-kadang susah nak bezakan dengan depression. Jadi itu yang kena jumpa untuk dipastikan. Itu yang kadang-kadang kita ingat, kita tersalah guna. Kita ada setengah orang tu dah dapat kemurungan tapi duk kata dia stres-stres. Yang ini stres dah kata dia murung, letak dalam social media yang dia nak ni macam-macam. Sama jugalah, contohnya macam nak bunuh diri macam tu, kita kena ambil benda tu serius. Tetapi kita kena tanya lagi. Itu pentingnya untuk kita buat apa? Mendapatkan pengesahan daripada mereka yang boleh sahkan kita ni depres ataupun stres. Masalahnya kenapa? Dia takut nak datang jumpa psikiatri, klinikal psikologis, kaunselor. Takut sebab apa? Takut dilabelkan sebagai gila. Tak betul. Jadi itu stigma yang paling bahaya. Jadi tak salahnya untuk kita sahkan. Kalau jumpa psikiatri, jumpa saya katakan. Jumpa saya kata, lepas interview, lepas ni katakan, tak payah risau. Sazman, awak stres saja. Awak bercuti, bercuti daripada jadi host seminggu, pergi mana-mana, lepas tu datang balik jumpa. Macam tu. Tapi kalau you ada kemurungan, kita punya plan ini. Apa rawatan dia macam kita buat. Jadi itu yang betapa pentingnya untuk kita tahu. Kita kena kenal diri kita bila mula dah nak tanda stres tu ada. Supaya kita kena buat apa? Buat sesuatu. Kalau tidak, dia tak pergi mana-mana. So doktor, jawapan yang ringkas. Kalau orang ada masalah stres, jangan duk cerita dekat siapa-siapa yang lain. Hanya cerita pada orang yang dipercayai sahaja. Tapi tak juga kalau sebabnya bercerita kepada orang yang mendengar itu tapi boleh mengurangkan stres. Maksud saya, kalau stres tu jangan cerita kat Facebook. Betul. Dia akan mendapatkan depression. Tidak juga sebab untuk mendapat depression dengan kemurungan, untuk nak dapat sakit mental, contohnya depression, kemurungan, skizofrenia, bipolar, bukan senang. Sebabnya faktornya banyak. Dia kena ada pelbagai faktor lain. Stres itu mungkin jadi salah satu faktor untuk kita mendapat kemurungan. Jadi stres itu mungkin jadi pencetus kepada kita mendapat kemurungan. Tetapi stres sahaja tidak cukup kuat untuk menyebabkan orang itu mendapat kemurungan. Dia kena apa? Dia kena ada faktor keturunan, faktor-faktor lain. Contohnya personality orang itu, macam mana upbringing dia, social support dia macam mana. Jadi semua itu mempengaruhi untuk orang itu mendapat kemurungan ataupun tidak. Stres salah satu punca yang mungkin mencetuskan orang itu mendapat gejala penyakit kemurungan. Terima kasih banyak doktor. Jelas. Baik, Tuan Aiman. Kalau kita selalu mendengar kaunselor, psikologi, psikiatris menggunakan DAS test. Saya pun baru dengar bahasa DAS test. DAS test, bagaimana DAS test ini boleh menentukan seorang itu menghadapi stres dan apa yang orang awam perlu tahu mengenai DAS test? Ujian DAS ni ataupun nama penuhnya Depression Anxiety Stress Scale, skala kemurungan, skala kegelisahan dan skala stres. Dia basically adalah satu soalan. Bukan satu lah, maksudnya 21 soalan, satu test, satu ujian di mana orang tu jawab ada 7 soalan nak kenal pasti tahap depression, tahap anxiety dengan tahap stres. Tapi itu sebagai saringan sahaja. Dia bukannya diagnosis. Maksudnya kalau saya jawab soalan tu, contohlah saya jawab, tiba result dia kata saya ada severe depression. Tapi rupanya waktu tu je saya tengah rasa macam tu. Esoknya bila saya jawab, kosong pula. So dia saringan, dia bukannya diagnosis. Ini yang kita kena faham. Dekat social media sekarang saya perasan orang selalu dijawab DAS. Sebab sekarang ada aplikasi online kan, dijawab DAS, lepas tu dia print screen, lepas tu dia post kat Twitter, post kat Instagram, guys, aku ada depression. Itu tak betul. Sebab tu saya suka Dr. Hazri sebut tadi, kita kena jumpa dengan pakar, dapatkan pengesahan. Dan satu lagi, ujian ni
kita fikir logik lah. Logik tak? 21 soalan, jawab tak sampai 5 minit, boleh tentukan keadaan kita punya penyakit. Bayangkan kalau saya ambil contoh lah, kita jawab soalan berkaitan dengan kanser contohnya. Saya bagi contoh kanser sebab tu paling saya faham lah, sebab arwah adik saya kanser kan. Contoh kita jawab tu, kita ada rasa ni, ada macam ni, ada macam ni. Bila dapat jawab 21 soalan, oh, aku ada kanser stage 4 dekat sini. Tak logik kan? Tapi bila isu kesihatan mental, sama juga konsepnya. Dia saringan sahaja. Okey, saringan ni, kalau macam contoh kita jawab soalan main-main, so tak boleh lah nak dikatakan dia ada masalah mental. Kalau saya jawab semua stres, saya akan dapat result teruk lah. Dia macam, saya nak tambah sikit, dia macam lebih kurang macam termometer. Nak cek suhu. Jadi macam termometer. Dapatlah skor dia berapa? 37.4, 38. Jadi DAS pun dia akan bagi kita skor juga, kan? Betul. Nak tentukan kita punya stress level kat mana sekarang ni. Temperature kita kat mana sekarang ni sebelum masuk bangunan di itu je dia punya ni. Tapi kalau nak sahkan tu ada skill-skill yang lain yang kita boleh gunakan. Dan kalau letak Colgate kat muka panas, lepas tu betul. Dan kalau suhu panas pun macam-macam sebab kan. Sama juga, result tinggi pun macam-macam sebab. Tidak semestinya depres. Satu penerangan yang luar biasa daripada doktor dan juga Tuan Aiman. Terima kasih banyak. Ini tak cukup lagi ni sebenarnya. Dan kita ada banyak lagi soalan yang ditanyakan. Kalau kita tengok di Facebook ni, wow, ini lebih luar biasa ni. Dia punya soalan banyak ni. Okey, kita boleh rehat dulu. Okey, dan kita akan kembali dengan soalan-soalan daripada penonton di Facebook dan juga soalan-soalan yang telah disediakan untuk ditanyakan kepada dua panel kita yang susah-susah untuk anda. Okey, jom kita rehat dulu. Okey, baik. Kembali bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Hari ini kita berkongsi tentang mengoptimalkan stres. Okey, kita nak baca soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Saya stres misalnya, doktor. Sebab tak nampak. Tak nampak. Okey, tak nampak. So kita baca apa yang ada, sebab saya pun buka di sini di phone. So tanya soalan-soalan yang ada ditanya oleh mereka di Facebook ini. Soalan pertama. Tapi jawab ni jangan terlalu panjang. Pendek je. Jawab pendek, ringkas bagi ya biasalah orang netizen dia kena faham. Cukup 2 harakat lah. Sebab cukup 2 harakat je. Cukup 2 harakat pilih-pilih sangat. Okey, alright. Nurul Syuhada Muhammad tanya, adakah penyakit mental sedia ada yang dihadapi pesakit boleh menyumbang kepada stres ataupun sebaliknya? Doktor ke? Ni macam jawab soalan Okey, doktor. Silakan. Soalan jawapan dia ya. Penyakit mental itu boleh menyebabkan ada macam ni, dia punya konsep macam ni. Panjang sikit boleh tak? Boleh. 3 harakat. 3 harakat. Jadi, kalau orang tu ada penyakit mental, dia juga macam orang lain juga, macam kita, boleh dapat stres. Jadi, orang yang ada penyakit mental, dia boleh stres level dia low dan dia punya stres level dia tinggi. Bukan kalau dapat mental tu memang dah sebab dia stres.
Tidak juga sebabnya dia boleh cakap. Okey, kita bagi pada empat kategori. Orang yang stres dia rendah, orang yang stres dia tinggi, orang yang ada penyakit mental, orang yang tak ada penyakit mental. Orang yang ada penyakit mental, dia boleh dapat stres juga. Orang yang tak ada penyakit mental, stres dia mungkin jadi rendah, mungkin jadi tinggi. Jadi kesianlah kepada mereka yang ada penyakit mental, stresnya tinggi pula tu. Bandingkan dengan orang yang ada penyakit mental tapi stres dia rendah. Sebab penyakit mental ini macam penyakit-penyakit lain, bila dirawat dia tak ada bezanya dengan orang yang tak ada penyakit. Jadi tapi orang yang tak ada sakit mental tapi stres level dia tinggi, kehidupan dia mungkin lebih susah daripada orang yang ada penyakit mental. Jadi sebab itu kita kena pastikan, bukan nak kata stres ini tidak membebankan. Kalau stres yang teruk tu boleh membebankan, macam Tuan Aiman cakap tadi, sampai berkurung dalam bilik apa semua. Jadi sebab itu bila kita tidak pasti sama ada stres yang teruk ataupun sudah jadi penyakit, dapatkan pengesahan. Jangan sekadar buat online saja. Boleh tak saya nak bagi pesanan kepada kat luar sana? Kena bagi pesanan. Kalau nak buat saringan online, buatlah. Tetapi kalau tinggi itu dapatlah pengesahan dulu. Jangan declare dalam social media kata aku dapat ini, tapi dahlah dekat Facebook tu ramai pakar lah. Pakar. Jadi kan tak boleh pakai. Dapatlah pengesahan. Tidak ada salahnya. Sebaliknya itulah membantu mereka itu menjadi lebih produktif. Kalau dia ada sakit, mendapat rawatan yang sepatutnya. Baik, terima kasih banyak-banyak Doktor. Tuan Iman nak tambah? Dah cukup jawab. Baik. So soalan seterusnya. Next question. Adakah stres satu penyakit atau satu tabiat? Ini boleh cakap. Aiman boleh jawab ni. Walaupun tak cik bagi doktor je. Basically stres ni. Aiman boleh jawab. Stres tu bukan penyakit. Dia adalah keadaan normal di mana seorang tu rasa, bila kita rasa macam keluar daripada keselesaan kita. Maksudnya macam kita dah selesa macam ni, tiba-tiba kita nampak harimau contohnya. Harimau dahsyat sangat lah. Kita nampak ada anjing masuk kan. Bagi saya, contoh, saya takut anjing. Tapi macam contoh Sazwan dah biasa nampak anjing. Kalau nampak anjing, tahu macam nak lawan kan. Tapi sebab saya tak biasa dengan anjing, saya takut. Saya akan stres dah berlebih. Sebab itu reaksi badan saya anggap persepsi kepada anjing tu adalah satu ancaman. Tapi pada moderator kita yang dah biasa dengan anjing, contoh bila jumpa anjing je, angkat tangan terus anjing lari kan. Okey je. So sama juga, kita anggaplah dalam setiap dalam hidup kita semua ada anjing-anjing macam ni. Boleh lah anjing ke kucing ke apa je. Sebenarnya anjing tak sesuai. Lipas. Betul. Dia lipas, ada orang takut, tapi tapi ambil benda yang tapi anjing okey juga, sebab anjing boleh jadi faedah juga. Kalau kita duk jaga rumah ke apa. Lipas yang tak boleh. Terutama kalau lipas terbang. Bukan lipas lah. Itu bukan lipas. Okey. Alright. Haida Haizir nak tanya, tanda arah stres setiap orang adalah berbeza. Boleh tuan terangkan mengapa tanda arah setiap manusia berbeza mengikut psikologi? Nama tuan Aiman. Okey, dia berapat je dengan kita punya mental resilience lah. Tahap ketahanan mental kita dengan sesuatu tadi kan. Macam saya kata tadi, saya analogi yang sama. Contoh macam saya first time dengan anjing, saya pernah mungkin ada trauma dengan anjing ke, saya takut dengan anjing. Tapi moderator kita dah biasa dengan anjing. Dah biasa. Secara persepsi berbeza. Saya anggap anjing tu ancaman, so menyebabkan saya akan stres lagi melampau. Tapi Syazwan pula yang dah biasa, Syazman yang dah biasa dengan anjing, tak stres mana pun. So your mental resilience tu dah berbeza. Mungkin tahap ketahanan tu lagi tinggi. Dia nak tingkatkan mental resilience ada banyak cara lah. Salah satu faktornya adalah tahap kemampuan seseorang itu dia kendali, atau kita panggil sebagai coping mechanism. Mekanisme coping apa? Coping mechanism. Daya tahan. Saya pun lupa term dia bahasa Melayu. Tapi macam itulah, coping mechanism ni maksudnya bila kita stres, kita tahu kita nak buat apa. Ada orang contohnya bila stres melampau, dia jaga pernafasan dia. Dia buat deep breathing, dia control, dia fokus, dia tinggalkan benda yang dia stres tu. Maksudnya contohlah dia stres tu dalam rumah kan. Tengah buat kerja depan laptop, dia stres kena marah dengan bos depan video. So habis tu dia tinggalkan sekejap, dia pergi dapur ke, dia pergi lepak-lepak. Itu cara dia cope. So lain orang lain cara cope-nya. Cope yang sesuai adalah bergantung kepada individu tu sendiri. Cuma nak kata kat sini, bila soalan dia tanya kenapa ada orang stres berbeza, sebab daya tahan kita berbeza. Dia macam tadilah, ada orang bila dia nampak benda ni, analogi ni macam ni nak orang faham. Dia macam ibarat dalam diri kita ni ada satu gelas. Dan bila kita stres, gelas ni akan masuk, air itu adalah stres. Gelas ni adalah kita punya mental contohnya.
Setiap kali kita stres, air ni akan masuk dalam gelas. Okey. Kita stres, air masuk dalam gelas. So lama kelamaan bila kita tak pandai nak kawal stres tu, air tu makin penuh dan bila melimpah tu yang menyebabkan orang tu orang kata severe stress. So lain orang, lain saiz gelasnya. Ada orang mungkin baldi, ada orang kolah. So masuk air banyak mana pun tak penuh lagi. Saya coffee cup tu. So cepat stres lah. Saya tambah sikit. Sila. Untuk dia macam ni, konsep macam inilah Ustaz Azman. Boleh tahan pedas. Okey. Ada orang boleh tahan pedas. Ada orang boleh tak tahan pedas. Betul. Kenapa orang ni boleh tahan pedas? Ada ni makan sikit chili sauce dah rasa pedas. Jadi mungkin dia ni keturunan orang yang makan pedas. Jadi dia boleh makan pedas. Dan lepas itu dia pergi asrama, masak pula. Orang tu masak dengan makan pedas yang lain pula, dia boleh sesuaikan. Jadi kebolehan kita menangis stres lebih macam kebolehan kita untuk makan makanan pedas. Banyak faktor dia. Genetik boleh, environment boleh, dan bagaimana orang itu melihat daripada ibu bapa mereka mengalami stres. Jadi dia orang belajar daripada situ. Jadi dah sama-sama mak ayah duk makan sambal, anaknya makan sambal lah juga. Tak ada masalah. Dah nama pun orang Jawa. Okey, maknanya kena bina daya tahan diri. Ya, betul. So Haida kalau nak tahu berkenaan dengan ni, tengok episod yang lepas berkenaan dengan daya tahan diri. Okey, baik. Atikazu Abdullah, sedap nama. Cadangan dan pandangan tentang ibu bapa yang menghadapi stres menguruskan anak-anak istimewa dengan autism. Ini Aiman punya kepakaran tu. Aiman juga ceritakan, Tuan Aiman. Kita cerita pengalaman sebagai guru dekat EIP Center lah, pusat EIP. Menguruskan kanak-kanak berkeperluan khas sama ada autism ke ADHD dekat rumah, terutama sepanjang PKP ni, antara soalan yang kerap kita dapat daripada ibu bapa. Sebab kami macam dekat Jiwa Damai pun kami buat kelas EIP semua tu bersifat online kan. So kita kadang kita faham lah bila parent kata stres dan sebagainya. Yang pertama sekali, kita kena melihat bahawa peranan mendidik anak-anak berkeperluan khas ni bukan terletak pada ibu sahaja. Apa pun kena ada sekali. Bukan anak berkeperluan khas, anak biasa pun, anak tu sendiri adalah tanggungjawab ibu dan bapa. Tu kita kena faham sendiri. Maksudnya bila kita letakkan bapa juga salah satu faktor yang menjaga, maksudnya kita kena wujudnya komunikasi sesama suami isteri. Saya share salah seorang pelajar saya di mana mak dia berkongsi, cara dia buat adalah dia gila-gila jaga dengan suami dia. Contohnya dia set lah, bangun pagi tu pukul 8 sampai pukul 10 tu isteri jaga, suami buat kerja. Lepas tu pukul 10 sampai 12 suami jaga, isteri pula buat kerja. Dan bergilir-gilir lah, bergantung pada komunikasi masing-masing lah. Lepas tu yang kedua, lepas dah ada komunikasi tu, yang kedua kepada ibu bapa yang berhadapan anak berkeperluan khas macam ni juga, satu benda yang kena faham adalah anda juga berhak untuk berehat. Maksudnya ada masa kalau kita rasa stres, kita nak cerita ke orang, tak ada masalah. Kalau kita rasa penat jaga mereka, tak ada masalah. Sebab sebelum ni pernah kecoh dekat satu Instagram yang ada seorang ibu bapa, bukan Instagram, Facebook Live. Waktu tu pengumuman Dr. Noh Hisham, DG Hisham kita nak pengumuman pasal COVID. Pasal ada orang komen kat bawah, dia tanya bila kelas PPKI dekat sekolah nak start. Kami dah stres jaga anak kat rumah. Lepas tu ramai kecam ibu bapa tu kata, anak macam ni mengharapkan cikgu semata-mata kan. Tapi kena faham juga, ibu bapa pun mereka kerja sebenarnya. So, bila anak-anak ni pergi PPKI, itulah masa ibu bapa untuk berehat sekejap. Tapi kalau dah selama 2 bulan menjaga anak, kalau nak kena handle tantrum, nak kena handle sebagainya, so kita pun faham lah penatnya. Tapi ibu bapa tersebut kenalah belajar juga cara untuk menangani. Itu sebahagian daripada. Dan jangan letak dalam Facebook. Data macam Sazman cakap. Nanti kena kecam. Sebab banyak pakai Facebook ni ramai ulama. Ramai banyak ulama. Ya, betul. Okey, baik. Soalan banyak lagi. Daripada Tristan Eng. Jika autism tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jadual, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ni saya jawab boleh? Okey. Doktor jawab. Saya tambah nanti, saya jawab nanti ni. Boleh? Okey. Memang autism tidak boleh, dia kata? Jika autism tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jadual, apa yang harus dilakukan? Okey. Itu adalah salah satu benda kita rasa pelik kalau mereka yang ada autism boleh sesuaikan dengan diri mereka dengan perubahan. Sebab mereka memang tidak boleh. Dan itu yang kita patut jangkakan daripada mereka itu. Jadi, mereka akan react kepada perubahan itu dengan behavior dia orang akan menjadi lebih mencabar. Sebab itu yang selalu dia orang tunjukkan. Emosinya memang dia orang rasa tertekan. Dan dia akan tunjukkan dalam kelakuan dia orang. Walaupun
dia sudah ada berlaku perubahan. Itulah pentingnya kita cuba mengekalkan rutin sebanyak yang boleh yang mereka ada sebelum ini. Contohnya, walaupun berlaku perubahan yang ramai, dia orang tak boleh keluar dan tak boleh belajar seperti biasa, tetapi masih ada lagi rutin yang boleh mereka ikut. Contohnya apa? Waktu makan pagi, waktu bangun tidur, waktu mandi, waktu dia jumpa main, waktu semua tu kita boleh kekalkan kan? Jadi itu yang kita cuba kekalkan. Dia punya prinsipal ialah cuba mencari mengekalkan rutin mereka itu dengan apa yang boleh dikekalkan dan mengurangkan perubahan. Kalau perubahan itu besar, kita cuba minimizekan dia punya itu yang contohnya yang dia bagi anak dia keluar juga daripada rumah, tapi di waktu yang tidak ada orang contohnya. Itu yang contoh yang boleh dibuat mereka yang ada perubahan itu. Alright, nak tambah? Mungkin saya boleh tambah untuk gunakan konsep social story. Social story ataupun penceritaan sosial ni salah satu teknik kita ajar kepada kanak-kanak autism untuk berhadapan dengan perubahan yang bakal berlaku. Contohnya macam doktor kata tadi, kita nak kurangkan sehabis boleh perubahan tu, tapi kita nak maksimalkan rutin. Satu benda kita tambah, sekarang dah ada banyak dah orang share macam file-file PDF. Even kita punya kerajaan pun ada sediakan file PDF social story kisah kanak-kanak ni dengan COVID. Maksudnya social story ni macam ni lah. Dia macam ada satu buku kecil. Dalam tu ada macam ayat-ayat simple. Contoh page pertama kat depan, contoh nama budak tu Ali kan. Ali berhadapan dengan krisis COVID contohnya. Page pertama, ini ialah Ali. Lepas tu gambar budak tu, muka tu adalah muka anak kita. Kita cerita kat dia, ni ialah Ali. Ali dah biasa pergi ke center setiap hari. Muka gambar kedua, gambar dia dengan gambar dia kat sekolah tu. Lepas tu gambar ketiga, tapi ada satu virus namanya COVID. Ada gambar virus sikit. Dia menyebabkan Ali tak boleh pergi sekolah. Lepas tu dalam buku tu cerita juga, in order untuk cara untuk melawan COVID ni takut sabun. So kita letaklah gambar Ali tengah basuh tangan, muka senyum basuh tangan. Lepas tu tunjuklah selama 20 saat kena basuh tangan. So inilah cara Ali duduk dekat rumah supaya COVID tak boleh attack Ali. Itu penceritaan sosial. Dan kita kena baca setiap hari lah. Pada anak kita. Supaya dia faham dan juga dia boleh amalkan. Dan tips ni bukan untuk anak autism je, sebenarnya untuk anak yang bukan autism pun berkesan. Saya pun nampak macam tu. Kadang-kadang anak-anak yang tadika. Betul. Kan? Autism kena buat lagi lebih lama lah. Betul. Budak-budak cepat faham sikit. Selalu lah. Alright. Jangan lupa kita punya jawapan ringkas. Nurul Dalina bertanya, stres perlu ada tetapi kena ambil tahu supaya kita dapat letakkan stres itu di tempat sepatutnya. Dengan ada stres, kita boleh mencapai satu kejayaan. Betul tak? Betul. Tanya betul tak? Jawapan tu je lah. Okey, Mewan tanya, kita sedar jika nak Optimus Prime. Jika nak optimumkan stres, perlu sedar tentang punca yang menyebabkan stres dan cuba mengurangkan atau berhenti sekejap. Tetapi situasi bagi remaja, mereka hanya ingatkan isu tidak selesai. Berasa ganggu. Bagaimana nak beri bantuan atau mengajar remaja? Sebab lari dari punca bukan satu pilihan yang terbaik. Contohnya ibu bergaduh di rumah, remaja stres, duduk di rumah, remaja ingin tinggal daripada rumah. Doktor dah faham soalan? Faham. Cuba doktor huraikan. Saya rasa punca sebenarnya, walaupun orang kata punca tu penting, tapi bagi saya punca tu tak penting sangat. Yang penting adalah persepsi. Apa otak orang itu, apa otak tu punya persepsi dia tentang benda itu berlaku. Contohnya, ada orang break up, berpisah, putus cinta. Ada orang stres, ada orang tak stres. Sebab maknanya putusnya hubungan itu maknanya apa pada orang tu. Jadi sebenarnya stress reaction atau tu bergantung kepada persepsi orang itu sendiri. Jadi puncanya ada beratus, berjuta macam-macam, tapi kalau kita perception kita, otak kita anggap bukan satu ancaman, bukan satu benda yang bahaya, bukan tu, dia tak akan createkan gitu stres. Maknanya kita kena mindset kita penting juga, persepsinya. Sebab itu juga bila ada kematian, bukan semua orang harus, bila ada, kenapa pula ada orang bila mendapat anak, kahwin, stres? Persepsinya, maknanya. Ada orang pula mati kucing stres. Makna kucing tu pada dia. Jadi, kita kena fikir balik. Bila sesuatu berlaku yang menyebabkan kita stres, maknanya apa ni pada kita? Otak dah anggap satu benda yang bahaya ke?
adakah satu ancaman? Sebab itu ada COVID-19, ada orang masih lagi keluar rumah tak kisah pun COVID-19 sebab maknanya dia pada COVID-19 tu bagi dia bukan satu ancaman. Itu yang dia tak dengar cakap suruh supaya duduk kat rumah, social distancing tu. Jadi jawapan kepada itu, punca penting. Yang lagi penting adalah perception dan macam mana kita faham itu yang kita kena ubah. Remaja itu kita kena perbetulkan persepsi dia. Baik. Terima kasih banyak Doktor Mewan. Okey, take point. Dan juga ada lagi soalan. Banyak. Hari ini paling banyak soalan. Kenali destinasimu. Wow. Oh, bagus tu. Radio ke apa ni? Okey, pada bulan Ramadan yang mulia ni, betulkah persentase seseorang itu kurang untuk penyakit stres? Okey, satu penyakit, stres bukan penyakit. Okey, saya cakap faham lagi. Bukan tak faham. Tapi Okay. inilah pentingnya. Terima kasih soalan itu. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu. perbetulkan. Stres itu bukan penyakit, depression penyakit. Jadi bulan Ramadan ini sepatutnya kuranglah stresnya. Tuan Aiman? Saya tak berani nak jawab sama ada kurang stres ke tak sebab tak ada statistik yang melihat benda ni. Tapi mungkin cara fikir logiknya lah kita nampak kenapa soalan ni boleh muncul sebab kita melihat faktor spiritual. Faktor Ramadan ni kita kurang makan, kita kurang bercampur dengan orang kat luar sana dan kita duduk kat rumah je dan kita banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. So mendekatkan diri secara spiritual ni tak kisah agama apa pun, itu juga salah satu cara coping mechanism. Cara kita mendapat ketenangan tu. Mungkin saya nampak pada perspektif tu je kot sebab tu dah sebut Ramadan kan. Saya suka bila Aiman cakap kan tidak semestinya. Sebab kita tak tahu orang tu macam mana. Betul. Sebab saya beritahu ada seorang tu dia bagi tahu dia stres Ramadan ni sebab apa? Kena berbuka puasa dengan ahli keluarga. Sepatutnya biasanya dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan sebab waktu yang dalam buka puasa dengan ahli keluarga tu dia kena behave. Yelah. Dia nak makan tak boleh melantak banyak. Tak ada. Biasa dengan keluarga makan banyak. Tak adalah. Itu bagi dia. Okey, baik. Terima kasih jawapannya dan Tristan Eng tanya lagi. Halusinasi dengan dengar suara dalam kepala atau dengar suara luar dan kalau rawat awal boleh pulih atau selamanya akan macam ni. Ini mungkin soalan luar daripada tajuk kita tapi tak apa. Sangat penting. Pendek jawapan dia. Setiap penyakit itu adalah penyakit sebab halusinasi adalah satu gejala penyakit. Setiap penyakit sudah dijanjikan ada ubatnya. Tolong usaha carilah ubat. Ubat itu bukan semesti ubat. Ubat itu dalam bentuk berbagai-bagai. Ubat itu adalah bentuk ubatan dan juga dalam bentuk psychological intervention. Itu pun ubat juga. Bagi saya ubat adalah apa? Ubat adalah usaha, doa dan tawakal. Ubat usaha tu apa? Jumpa doktor, jumpa orang yang betul-betul, dapatkan makanan yang betul, dan semua tu adalah usaha kan? Jadi jawapannya betul. Lagi yang pentingnya lagi awal dapat rawatan, lagi bagus dia punya prognosis. Baik. Okey, terima kasih di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada anda di atas soalan-soalan yang telah diberikan kepada kami. Abang Mung tanya, Dr. Hazli boleh dapat alamat klinik? Oh, tak boleh. Tak boleh. Untuk tak boleh sebab apa? Takut orang sebu. Saya tak nak mempromosikan lah. Tak apa. Tak apa. Tak nak? Tapi saya bekerja visiting Awisina. Visiting? Awisina Hospital. Awisina. Okey. Shah Alam. Okey. Kalau anda ingin tahu lebih lagi tentang Dr. Hazli ataupun di mana klinik dia dan sebagainya, boleh follow page Boleh. Ada page. Facebook ke IG? FB. Apa namanya? Itu page klinik? Page nama tapi tak ingat. Jarang buka. Nanti buka balik. Nanti saya buka balik Nanti komen lah dekat sini. Saya rasa Dr. Fahmi Minda. Dr. Fahmi Minda. Facebook saya Dr. Fahmi Minda. Update tak? Stres betul lah. Update. Okey. Ada soalan lagi yang keluar. Al-Fakir Norizwan Shah. Ya betul, saya setuju dengan pandangan Dr. Hazli sebab bagi saya sebab passion bipolar untuk move on bagaimana persepsi kita untuk menghadapi suatu masalah, anggap ujian sebagai tanda Allah sayang kita. Okey. Baik. Itu dia bersetuju dengan pandangan doktor. Terima kasih banyak kepada anda yang bertanya kepada doktor dan juga Tuan Aiman kita, panel kita pada hari ini. Hari ini memang havoc. Hari ini memang havoc betul soalan. Okey, baik, sebelum kita akhiri doktor kita pun dah di akhir waktu macam kejap, macam setengah jam live. Okey, minta boleh tak doktor dan juga Tuan Aiman berikan conclusion dan juga pesanan nasihat kepada semua yang mendengar sebab kita nak sebarkan kepada semua
rakyat Malaysia di seantero Facebook. Facebook. Tapi 2 minit untuk doktor, 2 minit untuk Tuan Aiman. 2 minit. Okay. Silakan doktor. Saya okey. Jadi saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana mengadakan inisiatif ini. Saya rasa amat satu benda amat baik, teramat baik. Sebab kita jarang bercakap tentang kesihatan mental, penyakit mental. Betul. Tapi kita kena sedar kita tak sihat kalau mental kita tak sihat. There is no health without mental health. Jadi inilah yang kita kena jaga. Kita cakap pasal physically fit. Saya tak physically fit tapi nak physically fit lepas ni. Tapi kita jarang cakap tentang mentally fit. Itu yang kita kena buat sekarang. Dan kita boleh buat. Itu yang kita cakap tentang stres ni. Stres ni selalu kita cakap tapi kita tak betul-betul beri perhatian. Jadi kenapa kita tidak kenal stres ini? Lepas kita kenal, kita boleh tahu dan kita boleh ambil yang baik, optimiskan dia. Memang boleh. Dan sama-samalah kita belajar kerana bagaimana untuk menangani stres ini adalah satu skill. Skill ini boleh dipelajari. Jadi kalau kita ambil makan pedas tadi, kalau kita nak makan pedas, banyak makanan pedas yang kita tak boleh makan, jadi belajarlah untuk makan pedas. Jadi kalau tak pandai handle stres, tak pandai nak kendali stres, belajarlah macam mana nak kendali stres. Itu yang kita kena buat. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Okey, Tuan Aiman silakan. Saya berpendapat bahawa kita dalam dunia ni kita ada 2 benda yang kita kena tahu. Iaitu benda yang pertama adalah benda yang kita boleh kawal. Contohnya perasaan kita, persepsi kita, apa yang kita boleh buat, cara kita berhadapan, cara kita respon. Dan ada benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya mak ayah bergaduh, kita tak boleh buat apa. Ataupun kena buang kerja, PKP sekarang tak boleh keluar kerja dan sebagainya. Kita tak boleh kawal. Ramai orang dia terlalu menyumbang tenaganya pada benda yang dia tak boleh kawal, menyebabkan dia jadi stres. Dia stres bila nak start kerja, bila nak start buat ni, bila nak ni, sebab dia tak boleh nak kawal. So lebih baik kita fokus pada benda yang kita boleh kawal, iaitu persepsi kita terhadap benda tersebut. Dan bila sebut pasal kesihatan mental ni, kita kena normalisasikan perbualan pasal kesihatan mental ni. Sebab nak melawan stigma ni, dia kena ada awareness. Dan awareness ni bermula dengan lagi banyak kita cakap pasal ni, lagi ni. Sebabnya kesihatan mental ni, kalau kita boleh rasa kesian daripada orang yang tengah berjuang dengan masalah kesihatan fizikal contohnya. Kita nampak ada orang kanser, ada orang diabetes, kita boleh rasa kesian, melawat ke hospital, ambil gambar hospital, hashtag get well soon semua tu kan. Tapi bila dengan isu kesihatan mental, tiba-tiba benda ni satu benda yang memalukan. Tiba-tiba benda ni kena diam-diam. Sedangkan kesihatan mental dan kesihatan fizikal dua-duanya di bawah kesihatan. Dan kita kena faham bahawa tak sempurna kesihatan seseorang tu tanpa kesihatan mentalnya lah. Itu penting kita kena ingat. Baik, Ribuan terima kasih banyak-banyak Tuan Aiman. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian dan juga kesudian bersama dengan kita pada hari ini. Dan selamat menyambut Ramadan. InsyaAllah dapat 14 Ramadan doktor. Raya kat mana doktor? Raya dekat KL. Kat KL tak boleh balik kampung. Tak boleh. Kesiannya. Macam mana Tuan Aiman? Raya kat rumah agak. Kat rumah agak lah. Okey, sama-sama kita insyaAllah. Baik, kepada anda yang sentiasa membantu sharekan video ini dan juga kepada anda yang sentiasa menyokong kami, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di rancangan yang sama, waktu yang sama, Selasa dan Khamis jam 2.30, 3.30. Kita bincang, kita kongsi, kita kupas berkenaan dengan kesihatan mental. Setiap Selasa dan Khamis jangan lupa pastikan bersama dengan kami. Dan juga hashtag kami Selangor Minda Sihat, hashtag kami juga. Awak okey? Hashtag apa tu? Kita jaga kita. Kita dah betul lah. Kita jaga minda kita. Ya, hashtag yang baru. Tolong buat. Kita jaga minda. Minda. Otak. Minda lah. Baku. Minda kita. Minda kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Allah terbang handphone aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, apa benda pula aku nak cakap hari ni? Aduh, macam-macam lah coronavirus dan COVID-19. Bang, dah mula. Dah mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Lebat. Hari ni saya bukannya nak berceramah, bukan nak bercerita, bukan nak gurau senda, tapi hari ni kita nak cerita perkara yang serius, iaitu tentang coronavirus. Coronavirus ataupun COVID-19 ini bukanlah perkara yang boleh dibuat main, walaupun dia tidaklah sebahaya SARS. Persoalannya, bagaimana anda boleh melindungi diri anda daripada COVID-19? Yang pertama, bertanggungjawab menjaga kebersihan dengan baik. Kedua, bertanggungjawab secara sosial. Kerap membasuh tangan menggunakan sabun. Kalau air dan sabun tak ada, gunakan hand sanitizer. Caranya mudah je. Letakkan beberapa titik. Selama 20 saat. Bersih, cuci sampai suci. Semak suhu badan kita sekurang-kurangnya 2 kali sehari untuk pastikan suhu badan kita ni panas sangat ke, panas, biasa-biasa, suam-suam, kena cek. Takut kita demam, maka kita perlu ambil tindakan segera. Elakkan tangan kita ni, kuku, jari kita ni menyentuh mata, hidung, mulut, muka kita. Kan dah cakap dah tadi, tangan kuku kita ni jangan sentuh muka kita, mata, hidung, mulut ni jangan sentuh, melainkan kita dah cuci tangan dulu. Tak apa-apa basuh budak ni lah. Bila kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Ya, duduk di rumah, jangan ke mana-mana, melainkan ada urusan untuk membeli barangan keperluan. Itu pun ketua keluarga sahaja. Dan bila dah selesai urusan, balik rumah, mandi segera. Jangan jadi tukang sebar virus pula. Ini satu lagi. Ini masalahnya. Bila batuk, pastikan kita batuk, tutup mulut kita dengan tisu. Nah, ambil tisu ni. Dan kalau tak ada tisu, batuk aja dekat siku kita ni. Jika sekiranya anda mempunyai gejala jangkitan saluran pernafasan, pastikan anda memakai penutup hidung dan mulut. Dan pastikan anda mengekalkan jarak selamat anda iaitu 1 meter dengan orang di sekeliling anda. Macam lambat je bang. Tengok ni. Kan senang. Cegah COVID-19 dengan ABCDE. Baca. Sekiranya anda berhadapan dengan apa jua gejala COVID-19 seperti demam, batuk ataupun sukar untuk bernafas, dapatkan bantuan rawatan dengan segera dengan menghubungi nombor yang tertera. Oh ya, sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang COVID-19, boleh layari laman web tertera. Pastikan anda menyayangi diri anda, kita mampu mengubah.